ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 7. Muka surat 7, baris yang ke-7 daripada bawah. Kitab Penawar bagi hati. Surat 7, baris ke-7 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahu man nazar wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu warijlani tazniyani wa zinahumal mashyu wal famu yazni wa zinahumat taqbil wal qalbu yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu zalikal farju aw yukazzibuhu wal qalbu yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu. Macam mana hak jawi baru? Ada tak? Yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu. Ada? Tak ada. Tak ada wa yatamanna. Hak Umi? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Dia ada selagi tu. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu. Tu dah. Tengah ada satu perkataan wa yatamanna. Wal qalbu yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu. Wal qalbu yahummu wa yatamanna. Ya ta mim nun ya. Wa yatamanna wa yusaddiqu. Wal qalbu yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu zalikal farju au yukazzibu. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagian dari bahagiannya daripada zina, maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya, kedua mata memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Ini sambungan hadis berkaitan dengan anggota yang pertama yang wajib kita pelihara adalah anggota mata. 7 anggota zahir yang wajib kita kena pelihara: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kaki dan tangan. 7 anggota zahir yang wajib kita pelihara sebelum membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat hati. Sama ada sifat hati yang jahat, yang buruk, yang derhaka, ataupun sifat hati yang baik, yang taat. Jadi sebelum nak membicarakan berkaitan hati, anggota ni hak dalam, terlebih dahulunya pembicaraan dalam kitab Penawar bagi hati ni pelihara 7 anggota yang zahir. Sekarang ni pelihara anggota mata. Pelihara anggota mata dengan bahawa jangan melihat perkara yang diharamkan. Didatangkan ayat yang mana diperintah kepada orang mukmin supaya memelihara mata, supaya merendahkan mata dengan memejamkan mata dengan bahawa jangan melihat perkara yang diharamkan. Kemudian didatangkan hadis yang terbaca minggu lepasnya berkaitan dengan melihat akan tempat yang elok di perempuan seperti anak panah beracun daripada anak panah iblis. Maknanya apa? Cepat membinasakan, merosakkan agama kita apabila kita tidak jaga pandangan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan.
Ni dia nak cerita pula berkaitan dengan tiap-tiap anggota anak Adam ni ada bahagian zina belaka. Hak zina yang sebenar-benarnya zina akbar, zina sebenar-benarnya zina kemaluan lah. Itu kabair, dosa yang amat besar. Itu zina kemaluan. Sebut kata zina, zina kemaluan lah. Tapi sebelum nak pergi kepada zina ni, dia ada hak sebelum tu. Anggota-anggota lain yang terlebih dahulu memainkan peranan. Jadi anggota-anggota lain yang terlebih dahulu memainkan peranan, masing-masing ada habuan, akan dipersoalkan pada hari akhirat. Bukan hanya dipersoalkan hak zina, hak sebenar tu lah, zina hak kemaluan, zina farash. Bukan hak tu sahaja. Sebab nak sampai pada zina yang sebenar tu, zina yang besar tu, dimari daripada hak anggota-anggota yang lain. Tapi pembicaraan nak di sini adalah berkaitan dengan peranan mata. Peranan mata. Sebab apa? Sebab nak sampai ke zina sebenar tu, mata dululah. Tengok, kenang, suka. Mari dia mata dulu. Ke pakap zina gitu je? Pakap zina gitu je? Tak, mata dulu tengok. Bukan kata orang, binatang hak tu berakal pun dia ada, ditengok ke mata dulu, tengok hak dia kenang, dia pun pergi keceh. Keceh apa panggil? Keceh. Macam ayam bapak tu lah, dia keceh, dia gepek-pek tu, keceh tu panggil. Apa dia tengok kenang, dia tengok dulu. Dia tak pergi ikut dang tu. Ke dia ikut dang je, jumpa kucing pun dia gepek, jumpa kambing dia gepek. Ada. Mana apa tu? Dia tengok hak dia kenang. Mana tu? Mata. Hak binatang yang tidak berakal pun mata memainkan peranan. Ni hak cerita hak kita ni. Jadi hak zina yang sebenar, zina hak kemaluan. Tapi Nabi kata masing-masing ada habuan daripada zina. Tapi pembicaraan kitanya adalah berkaitan dengan mata. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Ada, kita kata kau ada saham belaka lah. Tiap-tiap anggota tu ada saham belaka, yang mana tiap-tiap anggota tu akan dipersoalkan pada hari akhirat. Dan tiap-tiap anggota tu akan mengaku pula. Mata mengaku cara mata, tangan mengaku cara tangan. Lidah dia tak mengaku, Tuhan pun tutup anggota lidah. Anggota lain lah cerita. Mata cerita dia tengok, tangan dia cerita pegang-pegang-pegang. Sampailah kepada zina hak sebenar, hak kabair, zina kemaluan. Itu di antara dosa-dosa yang amat besar, hak zina tu. Tapi ni nak ceritanya, tiap-tiap manusia ni, anggota badan manusia ada bahagian masing-masing daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Dua mata itu berzina keduanya. Sini dia kena sandar pada berzina mata ni. Kalau dia tidak sandar kepada mata, sebut kata berzina, zina farash lah. Tapi di sini dia kait dengan mata. Maka dua mata itu berzina keduanya. Mana nak cerita bab zina mata? Kalau sebut kata seseorang berzina, berzina mata ke? Tak, saya tanya dah tu. Sebut kata berzina, zina kemaluan lah. Kalau sebut kata berzina. Tapi di sini disandar kepada zina mata. Zina mata. Disandar kepada mata. Hak asal dia. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya dua mata memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Hak permulaan. Jadi hak Nabi kata tiap-tiap anak Adam ni, anggota anak Adam ni ada sebab belaka tu yang mendorong kepada zina. Tapi hak Nabi sebutnya anggota yang pertama adalah mata. Sebelum pergi pada anggota-anggota lain, ambil peranan masing-masing. Tapi anggota yang pertama yang memulakan hak zina ni adalah mata. Ni kedudukan mata. Sebab nak pergi kepada tangan pula main peranan, misalnya mata dulu. Hak permulaannya adalah mata. Jadi habuan
zina di anggota anak Adam manusia ni, yang pertamanya adalah mata. Zina mata adalah memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Tengok perempuan contohnya yang ajnabiyah, yang asing, yang mana yang boleh kahwin dengan kita, ataupun tengok perkara yang membangkitkan, perkara yang membangkitkan hati kepada keinginan tu. Tengok apa-apa pun sekarang ni kan macam-macam perkara, macam-macam perkara yang boleh membangkitkan kepada hati kita kepada zina. Lepas tu sini memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Bukan hanya semata-mata tengok perempuan saja, tak lah. Tengok perempuan tu hak betul benar. Hak tengok hak gambar-gambar tu lah. Perempuan lah juga. Perempuan lah juga. Tapi tengok gambar, tengok perkara-perkara yang membangkitkan keinginan. Ni hak pertama sekali. Sebab itulah disebut dalam kitab, sebesar-besar dosa kecil, sebesar-besar dosa kecil yang disebut dalam kitab Sairus Salikin adalah zina mata. Sebab pandangan tu dosa kecil, bukan dosa besar. Melihat perkara yang diharamkan tu dosa kecil, bukan dosa besar. Hak zina anggota ni dosa kecil. Hak dosa besarnya zina kemaluan itulah, itu kabair, dosa besar. Mata melihat itu dosa kecil, tapi bukan memperkecil-kecilkan dosa, bukan. Maknanya dengan bila dosa kecil, dengan amal ibadat, Tuhan akan ampun dosa kecil yang kita lakukan. Contoh, ambil air semayang, basuh muka, Tuhan akan ampun dosa mata contohnya. Sebab kebajikan-kebajikan yang menghapuskan dosa adalah dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Di antaranya ni zina mata, melihat perkara yang diharamkan, itu dosa kecil. Tapi dalam kitab Sairus Salikin mengatakan sebesar-besar dosa kecil adalah zina mata, dengan bahawa melihat perkara yang diharamkan. Sebab permulaan daripada mata yang kita tak jaga ni lah akan bawa kepada zina anggota-anggota yang lain pula. Sebab itulah sebesar-besar dosa kecil. Hak dalam kitab menyebut hak maksiat mata, hak kabair. Maksiat mata, hak kabair adalah melihat melihat dengan mata pandangan yang menghina. Dia keling dengan mata dengan pandangan untuk menghina orang. Itu setengah mengatakan kabair, dosa besar. Dia melihat perempuan tu dosa kecil. Tapi kalau dia melihat dengan pandangan menghina, faham tak? Jeling apa panggil? Jeling. Dia jeling tu dengan pandangan menghina. Mari mana dia ni? Sini tempat orang stand up belakang ni. Selik dia seorang ni. Mari mana pandangan tu? Faham tak? Pandangan tujuan untuk menghina. Belum lagi keling, isyarat, dah ketawa pula sama-sama dia. Itu lagi berat. Ni keling seorang, keling, lepas tu diisyarat pula ke kawan-kawan dia. Lepas tu sama-sama senyum, ketawa, apa tu? Untuk menghina. Itu kabair, itu dosa besar. Nah. Menjatuhkan maruah orang tadi, dosa dengan anak Adam pula jadinya, kena pergi minta maaf. Dengan haji mabrur pun tak lepas, bahkan dengan amal-amal yang lain takkan lepas. Itu dosa dengan manusia. Adapun hak ni hak melihat perkara-perkara yang haram yang mendorong kepada keinginan, ini di antara dosa yang kecil yang Tuhan ampun dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Tapi jangan pula dosa kecil. Kalau gitu tak apa lah, dia tengok habis tengok pun tak apa, nak kaki kita ambil semayang. Memang kita ambil semayang 5 kali dah seharinya. Kalau tetap dah 5 kali ambil semayang. Kita ambil semayang untuk semayang 5 waktu lah. Belum lagi nak ambil semayang, nak baca Quran, nak pegang Quran, bukan.
Maknanya kita memang ambil semayang. Jadi tak ada masalah lah. Kalau bos setakat tengok orang perempuan dosa kecil, ambil semayang, luruh dosa, Tuhan ampun dosa bersekali dengan air wuduk yang kita basuh muka tu. Tak ada masalah lah kitanya. Kalaulah kita memperkecil-kecilkan dosa seumpama tu, dosa tu akan jadi besar. Tak lepas dengan amal ibadat, wajib bertaubat. Sebab dosa-dosa kecil ni sendiri, dia ada beberapa sebab yang menyebabkan dosa kecil ni menjadi besar. Di antara adalah kita memperkecil-kecilkan dosa. Dosa kecil je. Nanti kita ambil semayang, habislah jadi besar lalu dah. Kita memperkecil-kecilkan dosa. Ataupun kita beranggapan kita ni orang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat dosa kecil itu, yelah macam kita orang ada kedudukan lah. Kalau bos salah kecil-kecil itu orang tak tengok pun, bakal lepas-lepas gitu je kan. Kita orang ada kedudukan ni kan. Adalah salah sikit-sikit tu, tapi orang tak akan ambil heran lah. Sebab apa? Sebab kita ada kedudukan. Ni kita dengan Tuhan ni ada kedudukan. Kalau bos takak dosa kecil itu, Tuhan tak ambil kira lah dengan kita, besar lalu dosa. Satu laginya, dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang menjadi contoh kepada orang lain. Ni berat. Dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang menjadi contoh kepada orang lain. Contohnya orang agama lah. Orang mengajar agama, ustaz, tu guru contohnya. Ini akan jadi ikutan. Takkan dosa tu ustaz tu buat takkan dosa tu guru tu buat menjadi dalil pula pada orang lain. Perkara tu tak dosa. Bila dilakukan oleh orang yang menjadi ikutan pada orang lain, orang jadi panduan pada orang lain, buat dalil pula dah. Tak dosa, cuba tengok tu. Orang berilmu agama tu buat tak dosa lah tu. Takkan dia orang di ilmu buat juga benda berdosa. Takkan orang di ilmu tak takut ke neraka. Ni. Maka dosa yang dilakukan asalnya kecil menjadi dosa besar. Contoh bersalam lelaki perempuan dosa kecil. Bersalam lelaki perempuan dosa kecil. Tapi yang bersalam tu orang agama. Kalau lelaki tu orang ngaji agama, ustaz. Kalau perempuan tu ustazah, dia pun bersalam. Yang asalnya dosa kecil jadi dosa besar. Sebab apa? Menjadi dalil pada orang lain bahawa bersalam tu tak salah. Sebab apa? Orang berilmu buat. Jadi asalnya dosa kecil, tapi kalau dilakukan oleh orang seumpama ni, dosa tu menjadi dosa besar. Ni kira dosa kecil ni. Bukan kalau orang-orang yang ada kedudukan dalam agama, perkara tu tak dosa sekalipun, tetapi boleh merendahkan martabat, boleh menjatuhkan air muka, jadi berdosa pula dah. Ni dosa kecil jadi dosa besar. Terkadang perkara tu tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Contoh kita kata, makan sambil jalan. Apa hukum? Haram. Makruh, tak haram. Makruh. Kita makan sekering ke sambil berjalan. Sebab nak sampai rumah cair. Makan tengah jalan. Makan kacang ke, kita pun lambung-lambung nganga contohnya. Makan belajar tu makruh. Tapi kalau orang buat tu orang yang ada imej, buat seumpama tu menyebabkan jatuh imej, hukumnya haram. Hak makruh asal jadi haram. Sebab apa? Sebab dia tak jaga kedudukan. Jadi orang tengok tak salah tu, tak makruh pun. Tak orang ngaji agama buat, orang agama pun buat. Jadi benda yang tak haram pun jadi jatuh hukum haram jikalau menjatuhkan imej kedudukan. Hak ni memang benda haram, tapi dosanya dosa kecil. Tapi hak buat ni orang yang menjadi panduan pada orang lain, maka dosa kecil yang dilakukan tu menjadi besar lalu dah. Jangan buat mudah-mudah pula. Jangan kata dosa kecil je, nanti kita ambil air sembahyang, maka air sembahyang tadi akan mengkifaratkan dosa kecil yang kita lakukan. Kalau buat kecilkan seumpama tu, dosa tu menjadi besar. Tapi asalnya tengok perkara dia haramkan, contohnya tengok perempuan adalah haram
dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi dia kata Syekh Salim mengatakan sebesar-besar dosa kecil. Di kalangan dosa-dosa kecil, hak paling besar sekali ialah melihat perempuan, melihat perkara yang diharamkan. Sebab sekarang ni bab jaga mata ni bukan kata keluar kok bandar je dak lah. Kita dulunya nak jaga pandangan mata, keluar bandar jaga mata. Duduk di rumah selamat. Sekarang ni duduk di rumah pun tak selamat. Duduk di rumah pun tak selamat sekarang ni. Bukan duduk rumah duduk dalam majlis surah pun tak selamat. Dibuka telefon dia pernah, dibuka tubik hak lain. Mana orang sedar? Kita tubik dalam majlis surah. Telefon tu kan. Dibuka je. Kalau majlis surah tak keluar pelik-pelik gimana? Dulu kitanya duduk dalam rumah selamat pandangan. Keluar kat orang mak, keluar bandar, kena jaga pandangan. Sekarang ni dak keluar luar rumah ni kita boleh jaga pandangan. Sebab apa? Piyah atas kepala. Nak tengok pun malu. Tapi dalam rumah orang tak nampak. Itu lagi besar sekarang ni. Daripada mata. Mata ni kita macam-macam ni. Pas satu-satu permulaannya adalah zina mata. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Lepas mata tengok kenang, tangan pula. Dan zina keduanya, zina kedua tangan, menampar akan yang dilarang menamparnya. Menampar ni kalau kita kata gak tepuk ke setuh ke, tangan mula-mula mata tengok kenang, tangan kan ada orang jenis cakap kan, tangan dia faham tak? Kita tak boleh cakap dengan dia. Apa? Tangan dia gerak sama. Ada orang tabiat seumpama tu. Ada orang tabiat seumpama tu. Siapa ketua tabiat dia gitu. Yelah, anak beranak, sepupu sepapa anak beranak. Daripada budak baik, siapa kebesar pun baik, siapa ketua pun baik, akhirnya nak pergi cakap pun tak gamak dah. Sebab apa? Dia cakap dia akan tepuk. Tepuk ni tepuk sepupu ni adik-beradik kan. Orang kita katakan sepupu ni adik-beradik. Siapa kata sepupu adik-beradik? Sepupu boleh nikah kan? Umpama adik-beradik. Mana setuh tu setuh. Adik-beradik lah konon-kononnya. Ada orang seumpama tu. Ni mungkin tak ada benda ni. Tapi tetap tak boleh. Hukum tak boleh. Sama telur pula. Memang hak jenis galak tak ada benda tu. Hak jenis galak tu. Kadang-kadang tak boleh cakap dia. Berapa? Tangan gerak sama. Sebab apa? Mata tengok kenang comel. Tangan lah pula. Tangan pula tepuk setu. Itu zina tangan pula. Bagaimana? Sini hak tepuk je ni. Hak tepuk hak setu. Tapi kalau ni tangan tak tepuk dah setu orang. Atur tu. Atur dia atur. Tu pun balas. Balas. Tu pun batuk. Atur. Tangan belaka tu. Bagaimana? Asalnya tangan ni tepuk lah. Setu. Jamah. Asalnya. Pegang tangan. Asalnya. Dah mata tengok kenang. Tangan pula pegang. Tangan pula tepuk. Sekarang ni dah tu dah. Ni main ikut teripung tu. Tengok dalam ni, dalam FB ke apa semua tu. Kadang-kadang jadi fitnah macam-macam. Dah ni atas tengah malam, ni balah, ni atas, ni balah. Tengah-tengah malam buta. Ni banyak ni, banyak di menarak dah. Mata turun ke tangan. Ni peranang dia. Peranang tangan. Dia tambahan pula sekarang ni kalau orang kerja. Orang kerja ni dia kerja tu bersekali. Tu besar tu. Besar ni orang apa? Cabaran dia besar. Nak jaga agama tu. Cabaran dia besar. Nak jaga pandangan mula-mula dah kerja sekali. Ramai-ramai laki puang apa semua ni. Nak kena jaga pandangan. Jaga pandangan ni lah. Kemudian kadang-kadang hak jenis-jenis ni, hak jenis kata jenis tepuk ni. Tak kira siapa dah. Bini mu ke bini aku ke, tok laki mu ke tok laki aku ke, sama je. Hak jenis bayi tepuk ni. Bukan kata orang lelaki.
Tambah sekali kalau kau puang. Kalau dia ngilar je, siap tangan dia. Dan dia ngilar. Dia tepuk. Jangan tengok. Masuk tempat orang kerja tu lah. Dia punya gurau pelik-pelik. Kalau tengok tu, kalau kita kata kau, yelah, ada orang ni ada tok lelaki dah, orang ni ada bini dah. Tapi berlaku seumpama ni, ni berat berlaku lah. Yang mana kadang-kadang perkara yang seumpama ni lebih benda ni besar musibah nak banding dengan orang yang tak ada suami, tak ada isteri. Hak ni lagi bahaya. Tak jaga pandangan, tak jaga pergaulan, lepas tu tangan pula main peranan, dia panjang. Lepas tu macam mana? Cabaran besar lah. Jaga agama molek. Dalam keadaan seumpama tu, kita boleh jaga agama kita, lagi besar pahala. Sebab apa? Sebab besar cabaran, sukar. Mana kalau kita cakap kat luar ni mudah. Kalau kita kena cubaan seumpama boleh tentu lagi. Jadi mana kalau dia boleh hadapi cubaan seumpama tu, ujian seumpama tu, dia boleh jaga agama, mula-mula jaga pandangan. Jangan liar pandangan. Jaga pergaulan. Jangan duduk dekat-dekat. Ni sampai tangan pun boleh stop. Jangan. Itu besar pahala. Tapi permulaannya jaga pandangan. Kemudian ni hak tangan pula. Jadi zina tangan ni menampar akan yang dia haram menamparnya. Menampar ni setuh ke tepuk ke samalah. Lepas tu kadang-kadang cakap hak pandangan mata satu, hak setuh satu, hak cakap. Faham tak? Cakap apa ke? Cakap ada dua makna. Faham tak? Dia punya percakapan tu. Abang apa ya? Dia cakap tu makna, yelah, lucah lah kita kata. Tapi tak direct lucah. Tapi maksud dia tu. Cubaan akhir zaman. Sebab apa? Sebab Nabi kata tidak ditinggalkan selepas dari aku fitnah yang lebih besar ke atas lelaki melainkan perempuan. Tu fitnah yang besar ke atas orang lelaki. Fitnah yang besar ke atas orang lelaki adalah perempuan. Itu Nabi kata. Dan perempuan pun sama juga. Fitnah besar bagi mereka adalah orang lelaki. Cuma perempuan ni dia ada, dia punya pertahanan dia, iaitu sifat malu. Atau pertahanan yang besar bagi perempuan adalah sifat malu. Tetapi kalau perempuan tu hilang sifat malu, power daripada orang lelaki lagi. Dia gitu je. Sebab apa? Sebab pertahanan perempuan sifat malu dia tu. Kalau hilang sifat malu, tak ada benda lah. Kalau orang lelaki. Dan kedua kakinya berzina keduanya. Dan zina keduanya, kedua kaki berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Hak kaki pesen kaki lah pulaknya. Hak kaki pesen kaki. Peranak masing-masing. Dan bermula-mula itu berzina ia. Dan zinanya mengkucup akan yang tidak halal dikucupnya. Tu zina mulut. Tu parok dah tu. Cium. Hak tadi ni hak mata, tangan, kaki, akhirnya pergi kepada mulut. Zina mulutnya adalah mengkucup, mencium akan yang tiada halal dikucup, yang tiada halal dicium. Itu zina mulut. Dan bermula hati itu pergi kepada anggota yang paling besar, iaitu hati raja. Pergi pula kepada hati. Bermula hati itu berkehendak ia, dan mencita-cita ia, dan membenarkan. Berkehendak ia, dan mencita-cita ia, dan membenar ia. Yahumu wa yatamanna wa yusaddiqu tu tadi. Yahumu wa yatamanna wa yusaddiqu, dengan makna hati itu berkehendak dan mencita-cita ia. Wa yatamanna, yang mencita-cita, cita bulat di hati ni. Wa yusaddiqu, dan membenarkan akan yang demikian itu, yang demikian cita hati itu oleh faraj
dengan bahu mengerjakan ia akan zina itu, atau mendustai akan dia dengan bahu tertegah ia daripadanya. Apabila mata, tangan, kaki, mulut main peranan, pergi pula kepada hati. Hati ni nak turut ke tak mau turut, pergi pula kepada hati. Bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan akan yang demikian itu, yang demikian kehendak, cita-cita itu oleh faraj. Dah. Titik comel dah tu. Titik tu comel tu. Baca street terjadi Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Tu hati. Berarti setakat tu. Bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Hati sukalah. Hati pun kehendak, hati pun cita. Terkenal molek dah ni. Mata tengok, tangan main peranan dah, kaki main peranan dah, mulut main peranan dah, hati pun kehendak. Hati pun suka, hati pun cita. Cita hak tadilah, hak zina, hak sebenar tu. Tu hak hati. Mula-mula anggota zahir benar pergi pada hati. Hati pun berkehendak, hati pun cita bulak di hati. Nak dah ni, suka dah ni, kenang dah ni. Dan membenar akan yang mereka itu oleh faraj atau mendustai akan dia. Bawa lagi kepada hak parak pula. Hak tu hak zina yang sebenar-benar. Mata tengok, tangan main peranan, kaki main peranan, habuang zina masing-masing, mulut main peranan, habuang zina masing-masing. Kemudian hati pula berkehendak, hati pula mencita-cita. Berakhir dah hati ni, suka dah. Sapalah hak di kemuncak dia. Dan membenar akan yang demikian itu, yang demikian kehendak hati tu. Membenar akan yang demikian itu, akan cita-cita hati itu oleh faraj. Membenar dengan mana apa? Dengan bahawa mengerja ia faraj akan zina itu, atau zina hak hakiki, zina hak sebenar-benarnya. Farak pun okeylah, jalan. Sebab apa? Sebab hati kehendak dah, hati pun cita dah, kenal molek dah hatinya. Maka farah lah pula yang membenarkan dengan bahawa berzina. Atau mendusta ia faraj akan dia, akan yang demikian itu, yang demikian berkehendak hati, cita-cita hati itu, mendusta dengan bahawa tertegah ia parah daripadanya, daripada zina. Ni gantung pada hak nak berzina semua tak mau berzina lah. Sebab apa? Sebab hati pun suka dah, hati pun kehendak dah, hati pun cita molek dah. Ni farak pun terima zina. Tapi kadang last sekali tu faraknya tak setuju, tak ambuh. Itu mendusta orang panggil. Mana apa? Tak ikut kehendak hati. Mana tak berlaku zina yang sebenar, zina akbar, zina yang hakiki. Tapi zina mata berlaku dah, zina tangan, zina kaki, zina mulut dan anggota-anggota lain berlaku dah. Cuma siapa nak zina yang sebenar tu, terkadang ada iman yang sedikit, dia akan tak jadi. Sebab orang yang ada iman, dia tidak akan melakukan zina. Zina mana? Zina ni zina faraj, zina hak sebenar-benarnya. Melainkan orang yang tidak ada iman saja yang berzina. Tidak ada iman ni bukan kata kafir dah lah. Mana kalau ada iman pun iman berat dah lalu lah, iman nipis dah lalu. Mana kadang-kadang berlaku memang nak jadi zina dah, tapi mari dia hatinya jadi stop, berhenti. Tak jadi zina dah sebesar ni. Lepas tu macam mana pula hak zina-zina hak terdahulu, hak habuan masing-masing tu, tu kena bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa kecil sekalipun, jumhur kebanyakan ulama wajib juga bertaubat. Walaupun dosa kecil tadi boleh lepas, boleh diampunkan dengan amal ibadah yang dilakukan. Ya, kadang-kadang
Siapa tak nak berzina sungguh, tak jadi. Tapi sebelum tu, hati kehendak molek dah, hati cita molek dah. Berlaku je zina, habis. Di antara dosa-dosa besar yang sangat keji adalah zina. Dosa besar lain keji belaka, tapi hak sangat-sangat keji dosa besar adalah zina. Sebab itulah orang yang berzina, walaupun kemudian bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benar, dan menjadi orang yang sangat-sangat soleh, tetap tidak akan diangkat naik maqam aulia, maqam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuhan terima taubahnya dan dosa zinanya tidak ada, dan ianya sudah menjadi sesoleh-soleh manusia, sekalipun tidak akan naik maqam aulia. Orang merampok, mencuri, ada kisah, bertaubah, melakukan amal soleh, naik maqam aulia. Orang yang melakukan kesalahan yang lain, yang memang dosa besar juga, tapi dosa besar zina ni terlampau keji. Dosa besar zina terlampau keji. Dia merosakkan segala-gala segi. Itu semata-mata zina. Belum lagi siapa ke mengandung apa semua, beranong apa semua. Jadi berpanjangan. Perkara ni perkara yang akan berpanjangan kesan dia. Sebab itulah zina dosa besar yang sangat keji. Sebab itulah agama larang hak mula-mula apa ni? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Bukan kata larang zina, larang hampiri zina. Hampiri zina ni, permulaan mata tu lah. Mata, tangan, kaki, kena jaga belaka tu. Jangan hampiri zina. Jadi nak mengelak zina ni, perkara pertamanya kita kena elak daripada berlaku perkara-perkara yang mendorong kepada zina. Kena elak perkara-perkara yang mendorong kepada zina. Ni kadang-kadang bila berlaku zina, berlaku masalah ni anak luar nikah apa semua, buang anak apa semua, kemudian nak buat kajian macam mana nak hadapi ni gejala masyarakat ni. Di kalangan budak-budak ni dah naik kalau menengah lagi macam-macam dah berlakunya. Jadi macam mana ni dia ni bincang cara ni kita kena tutup punca zina. Di antaranya pergaulan bebas, campur tanpa batasan antara lelaki dan perempuan. Bila campur tanpa batasan antara lelaki dan perempuan, ikhtilat seumpama ni, ini sekeji-keji maksiat, macam mana nak jaga daripada zina? Belum cerita lagi hok pesta, program-program yang membangkitkan syahwat. Tapi bila berlaku zina, berlaku anak nikah, ramah seumpama ni, macam mana? Tak ada macam manalah. Tutup punca zina tu terlebih dahulu. Sebab apa? Kena tutup perkara yang menghampiri kepada zina, perkara yang mendorong kepada zina. Hak tu mula-mula jangan hampiri zina. Perkara-perkara yang mendorong pada zina kena tutup waktu dulu. Sebab nak sapa ke zina ni dia banyak, permulaan dia banyak ni. Kalau kita cerita sini, cerita mata, tangan, kaki, yang ni cerita sini, itu semua mendorong belaka. Siapa di zina yang sebenar, itu adalah sekeji-keji dosa besar. Sekeji-keji dosa besar. Jadi last kalinya pergi kepada faras, membenar ataupun tidak hak hati kenang tu, membenar jalan zinanya ataupun mendusta, ada iman, dia akan tolak last minute, akhirnya tak jadi. Ini orang yang ada iman. Mencerita akan hadis ini oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuk atas bahawasanya asal, yakni punca, asal yakni punca bagi zina farash itu dua mata. Ini ambil sini. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal
yakni punca bagi zina farash, hak zina hak hakiki ni, zina hak dosa besar ni, punca bagaimana? Yang pertamanya dua mata. Hak hadis sebut mula-mulanya ni fal ainani tazniyani wa zinahuman nazar. Jadi matalah yang pertama-tama sekali yang ada saham, ada habuang sebelum pergi kepada zina hak sebenar-benarnya. Maka yang pertamanya jaga pandangan. Kemudian jangan kita mana hak kita ni jaga pandangan. Bagi pihak berkenaan dia kena jaga pula lah perkara-perkara yang dengan majalahnya, dengan apa semuanya, hak tu kena jagalah bagi pihak-pihak berkenaan pula. Tapi sekarang tak tahulah macam mana. Hak majalah tu dak main dah tu, dak barang dah tu. Hak tani lah. Hak dalam poket masing-masing. Hak dalam poket masing-masing. Tengok situ malalang tangan, patu kaki, kenang pula hati. Tak tengok dah macam-macam dah dalam tu. Tengok macam-macam. Tapi nak ceritanya, yang pertama tengok. Punca yang pertama zina adalah dua mata. Maka kita kena jaga moleklah mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan, melihat perkara-perkara yang membangkitkan keinginan, yang membangkitkan syahwah kita. Itu punca yang pertama sebelum pergi pada zina yang sebenar-benar. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan dinanti-nanti baginya. Jadi tiap-tiap anggota kita ni ada pekerjaan yang kita nanti dari akhirat. Mata contohnya. Mata apa yang kita nanti? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Yang mana melihat Allah dalam syurga lah sebesar-besar nikmat dalam syurga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mata melihat Allah. Jadi atas dunia ni mata kita kena pelihara. Sebab apa? Sebab pekerjaan yang dinanti-nanti, yang paling dinanti-nanti pada akhirat adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala kita, mata lendir kita. Jadi kalau kita nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, pekerjaan yang dinanti-nanti, pekerjaan yang ditunggu-tunggu atas dunia, mata jaga molek. Kalau boleh jaga mata molek atas dunia, insya-Allah di hari akhirat maka dapatlah kita melihat yang paling dinanti-nanti, yang paling ditunggu-tunggu, nikmat syurga yang paling besar sekali adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata. Itu pekerjaan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu bagi mata kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.